Assalamualaikum dan salam sejahtera hadirin yang dihormati sekalian. Alhamdulillah bersama kita hari ini di dalam sesi perkongsian ilmu webinar Strategi Kod Master PhD dengan penerbitan cemerlang. Siang malam mata terbuntang, memikirkan KPI yang masih berhutang. Sampai masa rasa nak terlentang, jangan risau strategi penerbitan luas terbentang. Tahniah diucapkan kepada para peserta yang berjaya menyertai webinar hari ini. Anda semua amatlah bertuah kerana webinar ini diadakan secara percuma buat julung kalinya oleh dua orang pensyarah yang hebat dari dua universiti yang tersohor di Malaysia. Untuk makluman semua, QR Code Smart Attendance akan dipaparkan di akhir program ini. Seterusnya, izinkan saya memperkenalkan penceramah yang pertama, Dr. Norazwana Syahari. Dr. Norazwana Syahari merupakan pensyarah Institut Selfield Universiti Kebangsaan Malaysia semenjak 2019. Beliau berkepakaran dalam bidang membran biopolimer berasaskan sodium alginate untuk aplikasi penghasilan tenaga hijau dan bahan api. Selain itu, beliau juga terlibat dengan bidang kajian bahan nano termaju dan pendidikan STEM. Sehingga kini, beliau terus aktif dengan pendidikan dan penulisan berkaitan membran dan telah berjaya menerbitkan lebih 50 artikel berimpak dan penulisan popular bagi manfaat kepada masyarakat. Dianugerahkan anugerah Graduate on Times di peringkat PhD di UKM pada 2018 dan World Top 2% Scientist pada 2022 dan 2023 oleh Elsevier. Visi hidupnya, dengan Tuhan semakin erat, dengan manusia semakin bermanfaat. Seterusnya, penceramah yang kedua diimport khas dari Universiti Sains Malaysia. Memperkenalkan Dr. Zulfidaus Zakaria merupakan seorang pensyarah kanan untuk program kejuruteraan polimer di Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral USM dan pernah bertugas sebagai pendidik pasca-doktoral selama 4 tahun di UNITEN dan UKM 2018 sehingga 2022. Beliau berkepakaran dalam bidang energy materials untuk aplikasi penghasilan tenaga dan bahan api. Beliau juga telah berjaya menaik taraf pengajian master kepada PhD pada semester ketiga dan telah dianugerahkan anugerah Graduate on Times di peringkat PhD di UKM pada tahun 2018. Beliau juga mendapat pengiktirafan The Most Downloaded Journal Award oleh International Journal of Energy Research Q1 Journal pada 2019. Visi hidupnya, mencari redha ilahi, contohi hidup Nabi, mudahkan urusan insani. Jadi hari ini kita akan menggali rahsia strategi penerbitan yang cemerlang dari dua penceramah hebat ini. Tanpa melengahkan masa, saya menjemput Dr. Zulfidaus untuk meneruskan sesi ini. Dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Puan Najwa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi tamilul khair amma ba'd. Terima kasih sekali lagi kepada Puan Najwa dan terima kasih kepada Pusat Inovasi UKM di atas jemputan pada petang ini. InsyaAllah pada hari ini kami akan berkongsikan sedikit sebanyak daripada pengalaman yang kami lalui sewaktu pengajian di peringkat pasca siswazah. Bagaimana untuk kita berstrategi dengan penerbitan yang cemerlang untuk kita sama-sama tamatkan pengajian dalam masa yang kita tetapkan. Dan insyaAllah pada petang ini kami akan berkongsikan 4 subtopik, iaitu jenis penulisan dalam dunia akademik, kemudian yang berkaitan dengan indeks
jurnal yang berindeks dari segi apakah itu WOS, Web of Science, apakah itu quartile, and then kemudiannya faktor impak ataupun impact factor dan juga Scopus. Dan yang ketiga, kami akan kongsikan pengalaman bagaimana kami menguruskan graduasi dengan bimbingan penyelia dengan menghasilkan jurnal, dan akhir sekali peluang dan cabaran sebagai pelajar siswazah, pasca siswazah sepanjang pengajian kita lah, insya-Allah. Baik, untuk meneruskan permulaan ini, suka saya mulakan dengan kata-kata hikmah oleh seorang ulama tabi'in, iaitu Syekh Abu Nasir Yahya bin Abi Kathir, yang mana beliau menyatakan la yustata'ul ilmu birahatil jismi. Dia berkata seseorang itu tidak mampu untuk menguasai ilmu dengan kerehatan tubuh badan. Menunjukkan bahawasanya perjalanan di peringkat pasca siswazah ini merupakan satu perjalanan yang sangat seni yang harus dilalui oleh semua orang dalam keadaan yang berstrategi, dan juga kita perlu tanamkan keazaman dan memang perlu meninggalkan kerehatan untuk kita mencapai matlamat yang tinggilah dalam dunia pendidikan pada hari ini. Jadi kata-kata hikmah ni saya ambil kerana ianya memberi satu motivasi kepada kita. Menulis merupakan satu perkara yang bukan mudah untuk semua orang. Nampak senang tetapi tidak mustahil untuk kita laksanakan. Baik, untuk kita teruskan pada petang ini, saya tanpa mengelakkan masa, untuk sesi yang pertama ini saya akan kongsikan penulisan dalam dunia akademik, yang mana tidak boleh tidak kita nafikan bahawasanya dalam dunia pasca siswazah ini, pengajian tinggi ini, kita tidak boleh terpisah dengan dunia penulisan. Kerana apa? Kerana untuk di peringkat master dan juga PhD, kita tidak dinilai seperti di peringkat undergraduate ataupun prasiswazah yang dinilai dari segi CGPA. Adapun untuk dunia penyelidikan, kualiti penilaian penyelidikan yang kita lalui akan dapat dilihat ataupun dapat diiktiraf melalui penulisan yang telah kita terbitkan. Kerana kita tidak dapat memberikan semua orang akses apa yang kita lihat. Mudah kata supaya apa yang kita buat tersebut dapat kita salurkan dan dapat kita lontarkan dalam dunia akademik dan juga kepada masyarakat. Masyarakat dapat akses ataupun dapat melihat sejauh mana sumbangan kita ke dalam bidang kita tersebut. Maka nak sebutnya adalah bila mana kita masuk ke dalam dunia pasca siswazah ini, kita merupakan salah seorang yang akan mengembangkan lagi asas ilmu pengetahuan yang telah kita letakkan. Maka sangat penting penulisan ini, walaupun penulisan inilah antara perkara yang orang kata sangat beratlah kepada siswazah. Bila SU panggil tu biasanya dia nak cari, salah satunya dia nak tahu kita punya gerak kerja penyelidikan. Yang kedua biasanya dia akan tanya dari segi penulisan kita, sama ada penulisan tesis ataupun penulisan jurnal. Baik, jadi sekali ringkasnya tuan-tuan boleh tengok yang saya letakkan dalam slide ini, yang mana penulisan ini juga membantu kita untuk menyusun bagaimana kajian kita itu berfokus, bermula daripada permulaan, kemudiannya kajian kepustakaan, seterusnya dari segi metodologi kajian yang kita jalankan, kemudiannya datang dengan keputusan dan juga analisis kepada data keputusan, dan akhir sekali penutup bagaimana kita membawa direction kajian kita tersebut dan apa sumbangan kita dan apakah langkah seterusnya yang boleh dilakukan oleh pengkaji yang lain dalam bidang kita untuk langkah yang ke hadapan. Baik, dalam dunia penyelidikan ada beberapa penulisan akademik yang boleh kita ketengahkan, yang saya maklum ada yang hadir pada ini daripada pelbagai peringkat dan ada juga pelbagai mungkin juga ada yang sudah menjadi pensyarah, dan kami sangat menghormati kesarjanaan tuan-tuan, dan kami hanya berkongsi apa yang ada pada kami lah, insya-Allah. Baik, dari segi jenis penulisan akademik yang ada,
beberapa jenis penulisan akademik yang ada. Yang pertama, artikel ilmiah, tesis, disertasi, conference paper, buku akademik, risalah dan beberapa lagi jenis penulisan yang ada. Cuma pada hari ini saya nak sentuh beberapa penulisan utama yang perlu kita terapkan dalam pengajian pasca siswazah kita. Okey, yang pertama sekali sudah tentu adalah penulisan tesis lah ataupun disertasi, yang mana tesis ataupun disertasi ini merupakan satu karya penyelidikan kita, buku ilmiah yang kita terbitkan sebagai seorang pasca siswazah untuk membentangkan apa yang kita dapati sepanjang perjalanan pendidikan ataupun kajian yang kita lakukan. Dan ini merupakan salah satu item wajib yang perlu kita hantarlah untuk prasyarat kita bergraduasi. Yang kedua, jenis penerbitan yang ada adalah penerbitan jurnal saintifik. Dan kita sedia maklum yang mana sistem kita untuk membolehkan seseorang pelajar pasca siswazah itu bergraduasi, salah satu syaratnya adalah penghasilan jurnal. Dan saya lihat penghasilan jurnal sekarang ni sekurang-kurangnya Scopus ataupun WOS. Di peringkat master sekurang-kurangnya satu penghasilan jurnal, dan di peringkat PhD sekurang-kurangnya 2 penghasilan jurnal. Dan sebenarnya berdasarkan pengalaman kami tidak mustahil untuk kita dapat menghasilkan sekurang-kurangnya 2. Sangat basic. Kalau mengikut pengalaman semasa kami diselia oleh guru kami yang kami sangat hormati, iaitu Profesor Dr. Siti Khatum, pengarah Institut Selfuel UKM pada hari ini, yang mana bagi beliau sebenarnya untuk pelajar master sekurang-kurangnya 2 penerbitan boleh diterbitkan dan 3 penerbitan untuk pelajar PhD yang boleh diterbitkan. InsyaAllah bentar lagi kita akan lihat bagaimana proses itu dapat kami lakukan sewaktu pengajian kami. Baik, untuk jurnal saintifik merupakan penerbitan yang memfokuskan penerbitan dalam pendidikan akademik dan artikel ilmiah dalam bidang kita tertentu. Dan sekurang-kurangnya terdapat 3 jurnal saintifik yang utama yang boleh kita hasilkan. Yang pertama adalah jurnal pendidikan ataupun kita sebut research article ataupun research journal. Yang kedua, review paper ataupun review journal. Dan yang ketiga adalah short communication. Ini adalah 3 penerbitan yang biasanya boleh kita lakukan untuk jurnal saintifik. Dan biasanya inilah yang kita kena buat untuk memastikan kita mencapai syarat bergraduasi. Baik, apa itu jurnal pendidikan? Secara ringkasnya, jurnal pendidikan adalah kertas penyelidikan ataupun makalah penyelidikan yang membentangkan hasil kajian yang kita lakukan di peringkat pasca siswazah, yang mana ianya meliputi secara terperinci termasuk hipotesis, objektif kajian, metodologi, data ataupun result ataupun hasil dapatan kajian kita, kemudiannya analisa terhadap data, dan akhirnya kita membawa kesimpulan terhadap kajian serta metodologi dan juga keputusan yang kita dapat daripada kajian kita. Dan panjang untuk research jurnal ini ataupun jurnal penyelidikan ini kebiasaannya tidak melebihi 8,000 patah perkataan. Dan sebenarnya dia bergantung kepada publisher yang kita tetapkan. Di sini saya letak untuk bidang engineering lah. Kebiasaannya untuk research article tidak melebihi 8,000 patah perkataan dengan 12 rajah. Ada juga jurnal yang menetapkan 8 rajah. Dia bergantung kepada standard jurnal masing-masing yang kita nak hantar tersebut. Ada juga sampai 21 jurnal. Seperti jurnal contohnya Renewable and Sustainable Energy Reviews, dia tak ada limitation. Saya pernah menghasilkan jurnal di sana dengan jumlah figure hampir 17 figure. Jadi dia tidak ada limitasi untuk jurnal tersebut. Jadi ini kena lihat pada syarat ketika mana kita menghantar jurnal yang kita ingini tersebut. Ini satu kertas saintifik yang boleh kita hasilkan. Yang kedua adalah review paper. Review paper pula adalah makalah yang kita terbitkan untuk kita menganalisis
kemajuan terkini ataupun senario terkini dalam bidang penyelidikan kita. Yang mana antara kelebihan bila mana kita menghasilkan makalah berbentuk review paper ini, kita boleh summary-kan ataupun kita boleh buat satu ringkasan apakah kajian-kajian yang terdahulu sehingga zaman yang kita buat tersebut, yang kita review, jurnal yang kita review tersebut, apakah bidang kajian yang sedang dilakukan. Okay, kalau ada yang menganalisa untuk penghasilan material, mungkin kita boleh lihat material apa yang telah dihasilkan. Mungkin ada yang buat optimization untuk apa-apa sahaja teknik ataupun metodologi ataupun proses, optimization of process, maka kita bila mana buat review paper, kita boleh tengok apakah apakah proses yang terbaik untuk kita gunakan dalam bidang kajian kita. Begitu juga dalam yang mungkin ada yang buat simulation, yang menggunakan simulation untuk kajian tersebut, maka kita boleh buat review paper berkaitan dengan simulation apa yang telah ada. Salah satu peserta kami sebelum ni, ada seorang tu merupakan pelajar daripada Institut Hadori. Beliau merupakan staf USM lah, kawan saya di USM. Dia buat satu review paper dalam bentuk penguasaan bahasa Arab untuk pelajar kafar tahap 2. Jadi dia buat dalam bentuk satu artikel review untuk menilai sejauh mana tahap penguasaan bahasa Arab terhadap pelajar tersebut, dan dihasilkan dalam bentuk jurnal lah. Dan beliau alhamdulillah dapat hasilkan dalam jurnal Scopus, tak silap saya. Tapi itu antara contoh lah yang boleh kita lakukan untuk penghasilan jurnal. Okay. Dan yang ketiga, dan biasanya untuk review artikel ni jumlah perkataannya lebih tinggi. Mungkin 10 hingga ke 12,000 patah perkataan. Tapi ini pun bergantung kepada jurnal juga. Sebab ada seorang peserta kami dia buat dalam bidang vaksin polisi, dan dia nak hantar pada jurnal vaksin, dan jurnal vaksin tersebut dia punya kriterianya hanya untuk 6,000 patah perkataan sahaja. Jadi yang kita boleh simpulkan bahawasanya untuk standard jumlah perkataan, jumlah rajah yang dibenarkan, jumlah table, jadual yang dibenarkan, kena lihat pada jurnal yang kita hendak hantar tersebut. Cumanya yang saya letakkan di sini adalah orang kata apa, mungkin pertengahan jumlah yang diperlukan untuk menghasilkan review paper tersebut. Dan jurnal saintifik yang ketiga yang boleh kita hasilkan adalah short communication. Short communication ini merupakan salah satu artikel yang boleh kita hasilkan, yang merupakan makalah penyelidikan ringkas yang kita boleh lakukan untuk proses yang lebih cepat tanpa memerlukan proses penyelidikan yang penuh dan juga terperinci. Biasanya patah perkataan untuk short communication ni mungkin dari sekitar 2,000 ke 3,000 patah perkataan, dan mungkin 4 rajah perkataan. 4 rajah saja dibenarkan. Dan kebiasaannya muka surat pun mungkin bila kita hantar draft makalah tersebut mungkin dalam 8 patah perkataan saja. 8 muka surat saja dibenarkan. Ia sangat sesuai untuk kita hantar cepat. Cuma cabaran untuk menghasilkan short communication ini, kita kena pastikan kajian tersebut benar-benar mempunyai nilai novelty yang sangat tinggi. Baik. Dan akhir sekali, penerbitan yang kita boleh hasilkan untuk di peringkat Pasca Siswazah ini adalah conference paper lah. Conference paper ni yang mana kita perlu menghadiri persidangan ataupun seminar yang telah diadakan di mana-mana pihak oleh mana-mana pihak, dan sangat baik untuk kita pergi. Salah satunya adalah untuk kita boleh berinteraksi dengan ahli dalam bidang kita, dan kita boleh mendapat maklum balas secara terus daripada hadirin yang hadir, panel yang hadir, dan biasanya akan ada pakar bidang yang akan datang pada setiap konferen yang diterbitkan. Selain itu juga, conference paper ini juga boleh menjadi salah satu landasan ke arah kita menghasilkan jurnal pada masa hadapan. Okay, saya ambil contoh dalam, saya pernah ketika mana saya di peringkat master, iaitu saya hanya peringkat Pasca Siswazah saja, saya hanya pergi pada satu saja conference, iaitu saya pergi di Somche pada 2015, dan yang mana paper
yang saya hantar, yang saya bentangkan dalam conference paper ini mendapat kritikan, teguran dan nasihat daripada hadirin yang hadir. Maka daripada situ saya garapkan dalam jurnal artikel, research artikel yang saya hasilkan untuk paper ini, iaitu New Composite Membrane, PVA dan Graphene Oxide. Yang mana paper ini merupakan paper Q2 yang saya hasilkan berdasarkan conference paper yang telah saya hantar. Jadi ini beberapa jenis artikel yang kita boleh hasilkan dalam dunia penerbitan. Dan setiap jurnal ini mempunyai indeks. Ada jurnal yang berindeks, ada jurnal yang tidak berindeks. Dan perkara ini akan dijelaskan untuk subtopik yang kedua yang akan dibentangkan oleh Dr. Noor Azwana. Baik, saya serahkan floor ini kepada Dr. Noor Azwana yang akan membentangkan apakah itu WAS, quartile, impact factor dan juga Scopus. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang ataupun selamat tengah hari. Okey. Terima kasih. Yang pertama, terima kasih kepada Puan MC kita iaitu Puan Najwa. Seterusnya Pusat Inovasi Kolaboratif Encik Firdaus dan tim. Terima kasih kepada Dr. Zul Firdaus sebagai panel pertama. Okey. Terima kasih kepada UKM dan USM. Okey, terima kasih banyak-banyak atas jemputan dan platform yang sangat baik untuk kami kongsikan sedikit pengalaman, sedikit pengalaman yang ada. Okey, dan akhirnya terima kasih kepada semua peserta. Okey, semua peserta yang hadir pada petang ni, melihat kepada bilangan peserta sangat membuatkan saya sendirilah teruja kan. Teruja ramai sekiranya ada kebaikan yang ada boleh diambil. Jadi saya boleh sebutkan sikit lah, sebab saya lebih suka sesi webinar ni ada interaksi. Okay. Boleh bila saya sebut nama universiti boleh cakap apa-apalah teks. Yes, okay. Saya sebutkan peserta daripada UKM, UiTM, UTM, UPM, USM, UPSI, USIM, UIA, Intech, UMPSA, Uniten, Unimed, UTEM, UniKL, Uniza, UOW. Ni dari jauh ni sebenarnya saya punya bekas peserta. Dia bagi semangat kat saya pada petang ni daripada Australia. Politeknik, UMP, Mutah University. Politeknik juga ada peserta kami. KPJ, Uni, UMS, IUKL, USIP, Uni. Okay, UMS. Alhamdulillah, seluruh datang dari pelbagai daerah lah, pelbagai negeri dan pelbagai institusi. So kita berada dalam kita panggil apa, lapangan yang sama, ya. Kita memegang satu amanah yang besar lah, iaitu sama ada kita master atau PhD student ataupun pensyarah ataupun penyidik di mana pun, apapun posisi kita, kita berada di lapangan yang sama, iaitu di lapangan ilmu, di lapangan yang sangat-sangat baik, ya. Bukan sahaja untuk bachelor, tapi kita pergi kan the next level. So alhamdulillah, terima kasih atas respon yang sangat baik pada semua. So saya sangat terujalah melihat respon ini. Jadi saya akan teruskan. Jadi Dr. Zul dah berkongsi asas lah, iaitu apa penerbitan, jenis-jenis penerbitan yang ada dalam dunia akademik. Bak kata Dr. Zul, kita tidak dapat lari daripada penulisan. Okay? Sebab apa? Sebab penulisan adalah salah satu tools ataupun alat untuk kita berkongsi ilmu yang ada. Okay, so alhamdulillah kita akan teruskan topik kedua. Okay, sebenarnya apa yang kami kongsikan pada petang ni, dia sebenarnya adalah compression of modul yang sangat panjang, modul yang sangat panjang lebar lah kalau kita nak sebut. Tapi kami pick certain lah, sebahagian sahaja supaya kita dapat bahagi sedikit lah kan. Sedikit introduction ataupun kita panggil introduction kepada dunia akademik kepada 2 jam. Bayangkan 3 hari punya modul, 2 hari punya modul kita compress kepada 2 jam. Jadi mungkin ada benda yang kami tak dapat sentuh lah. Okay. So insyaAllah ini antara benda yang sangat penting supaya kita tahu, macam mana kita nak tahu standard dan kita nak kita buat 2 dan 3 tahun master dan PhD. Dan dalam masa sama kita harapkan
kita dapat hasilkan. Okay, kita contribute dalam bentuk penulisan. Tapi penulisan tu kita tak nak penulisan yang hanya disimpan dalam library contohnya kan, dalam tesis. Dan kita nak tulisan kita dibaca, disitasi, dirujuk pun supaya ilmu tu dia berpanjangan. Jadi antara disiplin ilmu ataupun disiplin jenis-jenis penerbitan adalah jurnal. Jadi jurnal tadi nak melihat kepada standard, ada badannya, iaitu apa? WOS dan Scopus. So ni antara yang terkehadapan lah, okay, dalam bidang kita. Scopus tu apa, WOS apa. So kita akan tengok juga kuartal tu apa, impact factor tu apa. Ni akak nak ambil buku apa? Sekejap Okay, saya minta maaf ada sedikit ni. Okay, so next. So WS tu apa? Scopus tu apa? Jadi WS secara ringkas ni dia adalah platform yang dikelola oleh Clarivate Analytics. Okay, so kita akan dapat akses WS. So dia adalah sebagai satu badan lah, kita sebut satu badan yang diberi kepercayaan. Okay, worldwide. Okay, bukan hanya di Malaysia tapi dia lah di peringkat global. Jadi di sini kita akan dapat lihat banyak data, okay, dari bidang sains, social science, arts and humanities. So semua ni akan menjadi rujukan penting kepada kita yang tadi katanya nak menghasilkan penerbitan yang berimpak tinggi. So ni salah satu badannya. Yang kedua adalah badan yang dipanggil Scopus. So Scopus ni dia sama fungsi seperti WS. So WS dia ada beberapa produk. Dalamnya ada JCR, ada banyaklah WS ni. So salah satu dan selain daripada WS kita juga boleh melihat kepada badan kedua iaitu Scopus. So Scopus pula dikelola oleh Elsevier. Kalau WS tadi dikelola oleh Clarivate Analytics. So yang ini pula Elsevier. So sama, data yang sama. Okay, jenis-jenis data yang sama. Cuma ada sedikit perbezaan di antara WS dan Scopus tadi. Di mana WOS kita akan lihat WS dan Scopus dia ada standard tersendiri. So Scopus dia nak cite paper jenis yang macam mana, jurnal yang jenis bagaimana. Manakala WS dia nak cite paper yang jenis bagaimana. So mereka ada standard tersendiri. Okay. Dan ada juga, ini saya tambahan lah, selalunya saya akan share WS dan Scopus sahaja, tapi saya nak tambah juga kat sini, iaitu WOS SKey. Sebab apa ada peserta yang bertanya dalam webinar-webinar yang lepas. Dia kata apa beza WOS dan WOS SKey? Okey, kalau kita sebut WOS SKey, kita kena faham di mana WOS SKey dia salah satu ataupun sebahagian daripada WOS tadi. Cuma berbeza datanya kerana WOS SKey adalah satu platform yang akan mengumpulkan semua jurnal-jurnal yang baru nak grow lah, yang baru nak up orang kata. So contohlah, kita bagi contoh mudah, kalau di UKM kita ada jurnal kejuruteraan. So jurnal kejuruteraan ni dia masih lagi dalam WOS SKey. Sebab apa? Sebab dia antara jurnal yang barulah. Okay, ni jurnal Malaysia, jurnal yang antara bukan di luar, di Malaysia sendiri. Jadi alhamdulillah selepas dah 2-3 tahun dalam WOS SKey, tahun ni saya dapat information daripada dia punya editor akan didaftarkan kepada Scopus. So maksudnya dia akan increase the standard kat situ. Okay, apabila Scopus sendiri index jurnal kejuruteraan, so kita dah nampak lah bahawa jurnal kejuruteraan dia dah pergi kepada next level untuk dia quality. Okay, itu secara ringkas. Okay, seterusnya kita boleh juga lihat kepada impact factor. So saya ada 5 minit lagi. Okay, impact factor. So impact factor boleh cari. Sekarang ni kita di zaman di hujung jari. So saya harap pelajar master dan PhD dah tahu dah perkara ni. Impact factor sangat-sangat penting. Okay, bila kita nak tengok ke mana kita nak hantar jurnal, kan? Dan kita nak tengok kalau kita nak jadikan sesuatu jurnal itu sebagai rujukan utama kita. Maksudnya dalam banyak-banyak jurnal yang kita baca, ada satu jurnal yang kita memang benchmarkkan dia. Ini adalah jurnal yang aku nak hasilkan. So perkara pertama yang kita boleh tengok kriterianya adalah impact factor. Cari, ikut, tiru. Okay, kita panggil tirovasi. Tiru. Okay, jangan kita plagiate pula. Tirovasi the style. Macam mana author tu boleh hasilkan jurnal yang berimpak tinggi. So bila kita baca setiap hari, setiap bulan jurnal yang berimpak tinggi, at last kita akan ada kualiti tersebut. Okay, bukan saya kata jangan tengok
paper WASSCI ke, kan? Bukan. Yang non-index jangan, bukan. Maksud saya kalau ada satu jurnal yang kita nak ikut the style, ambil yang berimpak tinggi. So yang ni ada dalam WS, ada dalam Scopus. You can see lah, you can find the impact factor. Jadi ini cara pengiraannya lah, simple je. Untuk satu tahun, contoh 2024, dia akan ambil data 2022 dan 2023. So kita akan dapat impact factor untuk 2024. So the 2 years back lah. Okay, seterusnya. Okay, yang ni juga penting sebab saya nak kita disclaim kat sini lah supaya nanti kita tak confuse. Oh, kenapa Dr. Wana kata hanya boleh rujuk pada WS dan Scopus? Okay, so untuk ini yang saya letakkan dalam slide ni, ini adalah senarai di mana kita jadikan ini adalah citation index level lah. Okay, so WS dan Elsevier kita nampak dia berada di high quality lah kan dekat atas. Di mana DOAJ dan Google Scholar pula di bawah. Bukan kata Google Scholar tidak boleh kita jadikan dia rujukan. Okay, Google Scholar ni salah satu platform yang terbuka yang boleh kita ambil. Okay, yang boleh kita cari rujukan dan sebagainya. So kadang-kadang yang dalam WS ni dia ada limitation. Okay, tak open access. Tak semua orang boleh buka. Jadi Google Scholar adalah alternatif lah untuk kita cari rujukan. Okay, untuk cari rujukan tak ada masalah. You can find in Google Scholar, lepas tu DOAJ, Open Access Journal. Tapi kalau untuk menghantar, okay, kalau nak hantar jurnal, okay, the output kita, please, nak memenuhi KPI yang cemerlang tadi, tolong refer Web of Science dan Elsevier sahaja. Okay, so kita boleh nampak Google Scholar dia punya pencarian lebih luas lah. Kan dia tak ada limitation. Semua dalam Google Scholar ada WS pun journal yang index by WS, ada juga yang index by Scopus. Okay, Google Scholar adalah alternatif yang sangat baik. Okay. Next, okay, ni academic publisher yang adalah okay dalam bidang masing-masing. Tapi ni bidang kami biasanya kami memang pergi kepada Elsevier dan Wiley dan juga Springer Link. Saya rasa yang ini mengikut bidang masing-masing. Okay, seterusnya. Okay, kat mana nak publish? So, tajuk webinar kita adalah nak GOT, Graduate on Time. Dan bukan hanya Graduate on Time, tapi kita ada KPI yang kita capai dengan baik, iaitu penerbitan. So, kat mana nak publish? Dalam masa 2 dan 3 tahun, kita boleh publish dalam pelbagai platform, dalam pelbagai format. So, Alhamdulillah, semasa kami buat PhD, saya bermula 2014. Okay, habis 2017 tapi grad 2018. So, 3 tahun kita grad, Alhamdulillah. Sama dengan Dr. Zul. So kita guna semua ni. Ni semua adalah format yang kami publish lah. Kita publish kita punya penyelidikan dalam bentuk jurnal. Kita juga publish dalam bentuk buku. Kita juga publish dalam book chapter. Kita juga publish dalam non-index journal. Kita juga publish dalam conference. So kita dah berpengalaman, Alhamdulillah. Dah boleh tengok. Sebenarnya kita nak belajar. Oh, kalau kat sini, apa dia punya kriteria? Apa dia punya halangan contohnya? Kan? So semua ni ada kelebihan dan dia punya cabaran lah. Okay, tapi saya nasihatkan, ni kalau siapa yang join our webinar, biasanya kami akan buat macam ni je. Kalau PhD student, saya nak 7 paper. Okay, so nanti Dr. Zah akan tengok macam mana nak hasilkan 7 paper dalam masa 3 tahun. Dan paper tersebut adalah high impact paper. Dan juga untuk master sekurang-kurangnya 5. Tapi ada master student saya, Alhamdulillah, Mariam, dia menghasilkan 7 paper. So saya cakap kat dia, Mariam dah boleh PhD dah sebenarnya. So Alhamdulillah, dan dia juga GOT. Okay, so sebenarnya ada benda lah yang kita boleh kongsikan bagaimana kita mengurus penulisan kita dan akhirnya dia jadi kebaikan lah di akhir graduasi kita. Okay, seterusnya Dr. Zul. Okay, so yang ni saya pergi dengan cepat lah sebab ada 3 suku. Kita try untuk tengok Q&A selepas ni. Ini adalah tokoh untuk yang memperkenalkan impact factor. Okay, boleh cari. Seterusnya, ini adalah matrix. So macam mana impact factor, macam mana kita boleh tengok sesuatu jurnal itu berkualiti, dia ada matrix dia, dia ada pengiraan dia. So boleh tengok nanti. Okay, seterusnya. Okay, yang ini pun penting. Kita nak hasilkan jurnal yang berkualiti. So jurnal berkualiti tadi insya-Allah dia akan dirujuk dengan banyak orang lah pakai bidang. So kita nak PhD master kita ada banyak paper dan juga kualitinya tinggi. So high quantity campur dengan quality dia akan hasilkan high H index.
So H-index di sini secara ringkas adalah jurnal yang disitasi dengan banyak ataupun dirujuk banyak kali. Okay, dijadikan satu rujukan yang banyaklah oleh kebanyakan orang. Okay, seterusnya, so ini adalah tokohnya yang memperkenalkan H-index. Okay, boleh cari nanti seterusnya. Okay, ini profil saya, boleh kita boleh kenal-kenal lah. Okay, dalam dunia akademik ni salah satu. Okay, dalam Scopus kita WS kena ada account lah. ORCID, okay, Google Scholar semua tu wajib ada. Siapa yang dah bergelar dalam dunia akademik perlu adalah profil ni. Okay, seterusnya ini profil untuk Google Scholar. Okay, seterusnya. Okay, ini saya nak sebut sikit. Ini antara tokoh yang mendapat citation paling tinggi, most cited paper in history. Okay, macam mana dia boleh dapat citation yang sangat tinggi? Okay, sebab apa? Sebab paper dia adalah paper yang fundamental. So, sampai sekarang orang merujuk lah. So, yang ni kata high H index tadi. Sebab apa? Dia berkualiti, dia fundamental dan dia adalah teras kepada ilmu-ilmu sampai hari ini. Okey, seterusnya. Okey, ini juga tokoh lah yang kita boleh jadikan sebagai idola dalam bidang masing-masing, wajib ada idola lah. Okey, kita memang kena ada mengidolakan orang yang berjaya supaya kita boleh copy balik apa perbuatan dia, apa action dia, apa strategi dia. Okey, seterusnya. Okey, ini juga tokoh ilmuwan yang ada yang kita kenal daripada kita sekolah rendah lah kita dah disebut-sebut dengan nama ni. So dia juga ada H-index, okey. Albert Einstein 105, sangat tinggi. Okey, seterusnya. Okey, yang ini juga saya nak sebut kat sini Nobel Prize. So bila H-index tinggi, kita hasilkan jurnal yang berimpak tinggi dengan kuantiti yang banyak, at last kita boleh jadi salah seorang lah. Okay, ini tokohnya yang ada H-index tinggi, berkualiti tinggi papernya dan mendapat Nobel Prize dalam chemistry. Okay, seterusnya. Okay, ini dia punya profil dalam Scopus. Okay, teruskan Dr. Zul. Okay, so ini saya pergi secara cepat lah. Okay, ini antara tokoh yang kita boleh lihat. Okay, jadi topik yang kita bawakan sini adalah apa itu WS, Scopus, apa itu impact factor, apa itu quartile, dan apa itu H-index tadi. Jadi semua ni kita gabungkan, dia akan memberi satu kualiti bagi satu standard dan juga benchmark kepada kita dalam mengurus, dalam kita menghantar jurnal berimpak tinggi. Okey, saya rasa saya serahkan semula kepada Dr. Zul. Okay, terima kasih kepada Dr. Nazwana. Baik, kita terus kepada subtopik yang ketiga, iaitu bagaimana pengalaman kami mengurus graduasi dengan penghasilan jurnal berimpak. Dan sebenarnya apa yang kami hasilkan modul ini dan sebagainya adalah berkat daripada tunjuk ajar daripada penyelidik kami, iaitu Prof. Siti Khartoum, iaitu pengarah Institut Selfuel pada hari inilah. Beliau yang banyak menunjuk ajar pada kami daripada orang yang tidak ada apa-apa sehinggalah alhamdulillah dapat berjaya dan mencapai penerbitan yang baik. Sebab secara jujurnya saya bukanlah pelajar cemerlang pun ketika mana di undergraduate, tetapi bila mana masuk ke peringkat pasca siswazah ni, alhamdulillah Prof. Siti Khartoum ni dapat mengubah paradigma saya, iaitu bagaimana ilmu itu bukan sekadar pointer semata-mata, tapi ilmu itu sangat meluas. Jadi kami ingin kongsikan bagaimana beliau menguruskan kami, mendidik kami, bagaimana menghasilkan jurnal, bagaimana kami bergraduasi dengan penghasilan jurnal berimpak. Jadi saat beliau membimbing kami, maka memang beliau tetapkan dalam catagan pengajian, di setiap semester tu perlu target untuk menghasilkan satu jurnal. Jadi alhamdulillah dalam sepanjang pengajian saya selama 4 tahun, 2014 sampai 2018, kami dapat menghasilkan 7 jurnal dan secara puratanya satu jurnal dihasilkan untuk setiap semester. Dan kebiasaannya kami ini pada peringkat awal semester 1 dan semester 2, kebiasaannya Prof. Siti ni dia akan pantau kami sentiasa. Biasanya sebulan ataupun sebulan sekali dia akan pantau. Tetapi bila mana
beliau menetapkan tarikh-tarikh setiap semester perlu dihantar manuskrip. Sekiranya kami dapat menghasilkan pada tarikh yang ditetapkan, akhirnya bila masuk semester ketiga tu beliau dah jarang dah cari kami. Bagi beliau, sekiranya kami dapat menghantar manuskrip dengan draft yang baik, maka kajian kami berada pada track yang baiklah. Sekiranya tidak dapat menghasilkan draft, maka di situ beliau akan bantulah, dan beliau sentiasa panggil dan akan bantu apa kekangan sepanjang kajian kami melaksanakan kajian. Jadi sebaiknya setiap semester tersebut, sebab itu kami Prof Siti selalu sebut, biasanya master boleh menghasilkan sekurang-kurangnya 2 paper. Satu paper berbentuk review artikel, yang kedua berbentuk research artikel. Dan untuk PhD biasanya boleh menghasilkan sekurang-kurangnya 3 journal artikel, 1 review dan 2 technical paper lah ataupun research artikel. Jadi kebiasaan memang dalam catagan kita letak target 1 semester 1 draft. Ini bukan satu penerbitan yang telah diterima 1 draft. Maksudnya sepanjang pengajian kita tu akan adalah proses review, proses penambahbaikan, revision dan sebagainya. At least kita meletakkan pada penghujung setiap semester tersebut, kita dapat hasilkan manuskrip yang kita tetapkan. Dan kebiasaannya untuk style Prof Siti ni, bila mana kita mula mendaftar sebagai pembantu penyelidik ataupun pembantu penyelidik siswazah, beliau akan beri task yang pertama untuk menghasilkan review paper. Sebab apa beliau suruh kami ataupun minta kami untuk menghasilkan review paper, seperti yang saya sebut pada slot yang pertama tadi, yang mana review paper ni akan memberi satu gambaran secara menyeluruh kajian semasa pada bidang kita, apakah kajian lepas yang telah dilakukan, dan kemudiannya kekangan semasa yang boleh kita teruskan pada kajian yang akan datang. Maka kat situ sebenarnya kita boleh lihat problem statement pada kajian kita, dan kita boleh datangkan objektif kajian yang boleh kita laksanakan untuk meneruskan pengajian master dan juga PhD. Sebagai contoh, macam saya merupakan bidang penghasilan bahan ataupun synthesis material untuk energy application, untuk bidang fuel cell application. So material tersebut tidak dicadangkan oleh Prof Siti pun. Beliau hanya cadangkan saya untuk buat satu sistem penghasilan tenaga, iaitu menggunakan fuel cell application, fuel cell system, dan fokus kepada komponen dalam fuel cell tersebut, iaitu bidang saya iaitu material engineering. So beliau minta saya bangunkan bahan ataupun material untuk penghasilan sistem tersebut. Jadi untuk mendapatkan material yang sesuai, maka beliau minta saya untuk datangkan untuk buat review paper. Dan kita pun masa mula-mula buat RA tu pun pening juga kan, sebab kita FYP pun minta tolong bantuan pelajar master kan, masuk mula-mula tu memang pening lah. Tapi alhamdulillah bantuan daripada Prof Siti, bantuan dengan Dr. Azwana sendiri, kami satu tim dalam DMFC Group di Institut Cellfuel, maka di situ memberi satu orang kata apa, tunjuk ajar yang baik untuk saya menghasilkan review paper lah. Jadi beginilah cara untuk kami menguruskan graduasi berdasarkan jurnal berimpak. Dan kita boleh lihat sekejap lagi saya akan kongsikan beberapa kelebihan bila mana kita menghasilkan jurnal sepanjang pengajian kita. Dan kita boleh lihat di sini 1 semester 1 jurnal, 1 semester 1 jurnal. Baik. Dan ini mungkin boleh saya cadangkan, walaupun ianya agak, orang kata agak tidak realistik, tapi boleh dilaksanakan, yang mana sepanjang pengajian kita kena rancang, setiap 1 semester rancang. Sekurang-kurangnya dalam kajian kita ni ada dua perkara utama yang perlu kita laksanakan. Satu writing, yang kedua research scope yang kita buat lah. Okay? Kita kena bergerak seiring. Sebab ada orang kata kita buat kajian dulu, tahun akhir buat tesis. Jangan. Tapi biasanya macam Prof Siti, dia ajar kami bagaimana. Kenapa dia suruh kami buat tesis, buat jurnal? Kerana jurnal tersebut boleh digunakan untuk menghasilkan tesis. Sebab tu beliau tak suruh kami buat tesis di awal-awal. Di awal-awal memang beliau suruh kami ni buat jurnal saja. Bila kita dah ada draft ataupun telah menghasilkan jurnal, ketika mana kita nak finalize kita punya tesis, dia sangat membantu. Kerana flow tesis kita tersebut adalah datang daripada jurnal-jurnal yang telah kita hasilkan.
Sebab ambil contoh seminggu kita belajar tu, bukanlah setiap hari kita masuk lab pun. Kan, mungkin ada hari kita masuk lab, ada hari kita writing. Ada hari masuk lab, ada hari kita writing. Jadi kita kena rancang supaya kita bukan sekadar, bila kadang-kadang orang bagi alasan tak boleh masuk lab dah sebab ada orang guna alat dan sebagainya. Maka waktu alat yang kita nak guna tersebut digunakan oleh orang lain, maka ketika itu kita boleh gunakan masa tersebut untuk writing. Jadi at least bila mana di penghujung semester ditetapkan oleh SB untuk menghasilkan jurnal tersebut, maka kita boleh hantar. Dan kalau kita dapat hantar dengan draft yang baik, menunjukkan kajian kita tersebut berada pada landasan yang baik. Jadi kita kena rancang dengan baik, dan setiap orang ada perancangannya, ada kaedah masing-masing. Yang penting kami tunjukkan bagaimana asas untuk tuan-tuan boleh lihat bagaimana kita boleh direction ataupun arah untuk menghasilkan jurnal lah. Dan ini merupakan jurnal yang dapat kami hasilkan di peringkat PhD. Saya dapat hasilkan lebih kurang 7 jurnal yang mana semuanya merupakan first author. Dan ada 7 jurnal yang dapat kami hasilkan sewaktu di peringkat master dan PhD. Dan untuk Dr. Nazwana pun sama, beliau dapat menghasilkan jurnal, 7 jurnal ketika mana di peringkat PhD juga. Okey, sedikit pengalaman. Okey, sewaktu saya di peringkat master, saya masuk dengan master lah di UKM. Saya sebelum ni merupakan alumni USM. Dan alhamdulillah sekarang ni berkhidmat di USM, di pusat pengajian yang sama. Dulu pun mengaji di pusat pengajian yang sama. Dulu semua dekan dan pensyarah pada hari ini merupakan pensyarah, dan sekarang ni rakan sekerja lah. Yang mana sewaktu di peringkat master, memang Prof Siti minta sarankan untuk saya menghasilkan satu review artikel, dan alhamdulillah sepanjang setahun tu dapat review artikel tersebut dapat dihasilkan. Dan review yang kami Prof Siti biasanya dia tidak hantar jurnal berbayar, memang jurnal percuma. Saya rasa saya hanya ada satu sahaja jurnal berbayar, dan Dr. Azwana pun ada satu jurnal berbayar. Yang keselainnya adalah jurnal yang percuma, yang dihantar secara percuma, yang tidak perlu berbayar. Dan sewaktu saya menaik taraf daripada peringkat master dan PhD, kena tengoklah keperluan ataupun requirement di universiti masing-masing. Kalau sewaktu saya ingat saya waktu tu antara syarat untuk kita naik taraf pengajian master ke PhD, perlu ada satu research article Q1. Kemudiannya kita telah menyelesaikan 2/3 daripada objektif master kita. Dan objektif yang ketiga tu mungkin telah dilakukan sebahagiannya. Tidak habis tetapi telah dilakukan sebahagian. Almost, maksudnya bila kita nak mohon untuk convert tersebut ataupun naik taraf, kita telah hampir mungkin 70% telah habis kita punya objektif kajian. Jadi alhamdulillah sepanjang setahun saya di peringkat master, semester 1, semester 2 dapat habiskan hampir 70% kajian metodologi untuk saya mohon menaik taraf PhD ke master. So syarat untuk mohon, satunya adalah penerbitan Q1, dan yang kedua kita telah menyempurnakan 75% lah, saya boleh sebut 75% objektif kajian kita. Dan perlu ada satu ujian lisan untuk kita menaik taraf. Dan sewaktu saya tersebut ada 3 panel yang dilantik, dan semua panel yang dilantik tersebut adalah pensyarah berstatus profesor penuh lah. Dan ketiga-tiga ni yang merupakan panel saya ketika itu, iaitu Prof Wan Ramli Wan Daud. Kalau tuan-tuan tahu, beliau antara pengasas kepada Institut Self-Fuel dan sekarang ni bertugas di UM. Yang kedua, Prof Abu Bakar, merupakan mantan pengarah selepas daripada Prof Wan Ramli. Beliau telah bersara sekarang. Dan yang ketiga, Prof Jamalia. Saya rasa beliau pun telah bersara. Yang ketiga-tiga ni merupakan pensyarah di FKAB lah. Jadi, setelah mana kita hantar submit dengan sokongan daripada penyelia, kita hantar surat permohonan kepada IPS dengan satu jurnal artikel. Syarat dia satu jurnal, tapi alhamdulillah ketika itu saya dapat hasilkan 2 jurnal Q1 dan satu kertas persidangan untuk saya hantar permohonan. Dan setelah kita bentang macam Viva juga, untuk naik taraf ni pun macam Viva, kita bentang selama setengah jam, kemudiannya soal jawab lebih kurang setengah jam, 1 jam tak silap saya. Maka apabila panel telah bersetuju, dan kemudiannya selain sewaktu kita hantar tersebut, kita telah ada proposal, iaitu apakah lanjutan
kajian master kita untuk kita lanjutkan ke peringkat PhD. Sebab biasanya master ni objektifnya hanya 3 objektif sahaja. Maka bila masuk ke peringkat PhD, kita tambah lagi 2 objektif. Saya tambah lagi 2 objektif menjadi 5 objektif kajian. Dan sebenarnya tambahan daripada kajian peringkat PhD tersebut juga adalah saya dapat ideanya daripada review paper yang saya hasilkan. Review paper yang saya hasilkan dengan bantuan daripada Prof Siti lah. Saya bagi input dan beliau analisis input yang diberikan, kemudian kami datangkan dengan objektif kajian yang menunjukkan cukup untuk menjadi satu kajian peringkat PhD. Dan alhamdulillah permohonan saya ini diluluskan oleh pihak Institut Fairview untuk menaik taraf daripada peringkat sarjana ke peringkat PhD lah. Okey. Apa kepentingan untuk menulis jurnal? Okay, sangat penting kita menulis jurnal, dan menulis jurnal ni semua orang menulis jurnal, tuan-tuan. Di sini adalah Syekh Ali Jumaah, iaitu Mantan Mufti Mesir. Beliau pun menulis jurnal yang dihantar di Scopus, tuan-tuan. Ni jurnal beliau di Scopus yang mana beliau hantar, menunjukkan ulama pun sangat memberi perhatian ke dalam bidang penulisan jurnal ni, dan beliau menghasilkan jurnal. Yang pertama sekali, penulisan jurnal akan membantu kita dari segi penulisan tesis. Contohnya kalau kita hasilkan review paper tersebut kita boleh letakkan pada bab 2 kita, dalam bab literature review ataupun kajian kepustakaan bahasa Melayu kan, UKM. Jadi review paper saya memang saya ambil, kemudian kita translate dalam bahasa Melayu dan kita tambahkan perbincangan dalam bentuk bahasa yang lebih beri faham kepada kajian kita. Yang kedua, kenapa perlu kita hantar jurnal? Kerana adalah ketika mana kita hantar jurnal, kita akan mendapat penilaian dan komentar daripada pakar bidang kita. Pengalaman saya ketika mana saya viva, ya, sebenarnya pengalaman saya untuk artikel jurnal saya memang lambat sikit diterima oleh publisher. Artikel jurnal yang pertama saya ketika mana saya nak diterima oleh publisher adalah ketika mana sehari sebelum saya viva. Kerana artikel yang saya hantar tersebut, walaupun telah siap pada semester yang ketiga, pada semester yang ke-6 ataupun ke-7 jurnal tersebut diterima oleh publisher. 8 kali di-reject oleh publisher. Macam-macam jurnal yang Prof Siti hantar, reject dan diberi komentar, reject dan diberi komentar. Sebab itu penting, bila kita hantar jurnal, kena reject tu biasa. Dan patut kita bersyukur paper kita ni di-reject. Kenapa? Kerana komentar daripada pakar bidang. Dan jujurnya, kebanyakan komentar-komentar daripada jurnal-jurnal yang mereject paper saya tersebut, ketika mana saya nak viva, sehari sebelum saya viva tersebut, paper tersebut diterima, kebanyakan soalan yang diajukan oleh external dan juga internal examiner waktu saya viva, saya boleh simpulkan hampir 70% sama macam komentar daripada reviewer yang beri komentar terhadap jurnal yang saya hasilkan. Jadi di situ saya dapat idea, sebab kita dah menulis, jadi bila mana soalan tersebut diberikan oleh examiner, jadi kita ada idea untuk menjawab soalan. Walaupun biasalah bila masuk viva ni memang guguplah kita kan, tapi at least soalan tersebut kita dah boleh projek dah apa yang akan disoal dan ditanya oleh examiner. Dan yang ketiga, persiapan menghadapi viva lah. Memang sangat impress waktu tu. Hanya Tuhan saja yang tahu ketika mana saya nak viva, yang mana antara semangatnya adalah ketika saya nak viva, paper kita diterima lah. Paper kita terima memang sangat memberi semangat sewaktu itu. Dan akhir sekali kepentingan jurnal ni adalah untuk memenuhi keperluan graduasi lah. Sebab ada kes yang tak dapat graduasi sebab apa? Jurnalnya masih belum diterbitkan. Jadi sangat perlu kita beri perhatian. Dan penulisan jurnal ni memang tidak mudah lah. Dia perlukan motivasi yang sangat tinggi. Jadi antara motivasi yang mungkin boleh kami kongsikan adalah yang pertama sekali, bila kita menulis jurnal ni, jangan letakkan kita punya minda kita menulis jurnal kerana apa? Kerana SB kita suruh untuk KPI SB nak naik pangkat kan? Jangan letak demikian. Kalau kita letakkan paradigma yang negatif, maka negatiflah keputusan yang kita akan dapat. Tetapi
luaskan kita punya minda dengan niat bila mana kita menulis jurnal ni, yang pertama sekali adalah untuk kita berkongsi pengetahuan kita dengan semua komuniti yang ada, masyarakat, komuniti industri, komuniti akademik. Kita nak salurkan idea yang kita ada. Yang kedua, bila mana kita menghasilkan jurnal, sebenarnya kita telah memberi galakan kepada penyelidik lain untuk meneruskan lagi kajian yang telah kita hasilkan. Dan biasanya bila kita jadi pensyarah, kajian kita itu adalah lanjutan daripada kajian sewaktu kita menjadi pelajar siswazah. Mungkin bukanlah sama seperti bidang kita di waktu pasca siswazah, mungkin ada yang sama, mungkin ada yang tidak. Macam saya, pengalaman saya, sewaktu di cell fuel cell, waktu tu lebih kepada application terhadap energy application. Material tersebut kita memang guna untuk aplikasi. Tapi bila saya dah masuk di School Bahan ini, School of Material and Mineral Resources Engineering USM, kami lebih pada, walaupun engineering tu bersifat fundamental juga, jadi direction kepada research saya itu bukan fokus kepada application semata-mata, tapi lebih fokus kepada fundamental. Tapi at last kita ada idea untuk kita grow di mana kajian kita. Yang ketiga, penerbitan juga boleh meningkatkan profil kita sebagai penyelidik lah, researcher. Sebab biasa kita kalau sambung belajar ni, salah satu cita-cita kita adalah selain daripada menjadi pensyarah, kita nak jadi penyelidikan lah. Dan sebenarnya yang terakhir sekali adalah penerbitan akan memberikan credibility kepada penyelidikan kita. Kita akan diiktiraf lah, diiktiraf oleh badan-badan ataupun mana-mana pihak tentang kajian yang kita laksanakan tersebut merupakan satu kajian yang sangat berimpak. Tambahan sedikit bagi kita, kalau sebagai saya sebagai orang Islam, orang Muslim, kita punya motivasi untuk menulis tu perlu kita lanjutkan lagi, iaitu bila mana kita menulis ni adalah sebenarnya sebahagian daripada tuntutan fardu kifayah lah. Fardu kifayah kita, yang mana menulis jurnal ni pun bukan satu fardu kifayah terhadap kita sebagai orang Islam, sebagai khalifah di atas muka bumi. Dan yang kedua, sebagai orang Islam, sebenarnya bila mana kita menulis ni adalah amal jariah kita lah. Dan ini selalu antara nasihat yang diberi oleh guru-guru kita. Dan khususnya kepada kami, Prositi selalu sebut macam ni. Inilah amal jariah kita. Bila kita mati sekalipun meninggal dunia, paper kita tu masih dibaca lagi oleh orang. Jadi sepanjang mana orang ambil manfaat daripada jurnal yang kita hasilkan, maka di situ mengalir saham akhirat kita lah. Cuba kita bayangkan ulama' yang terdahulu macam Syekh Al-Qahtani yang menghasilkan Munyatul Musalli, Sahih Bukhari, Imam Bukhari. Kitab tersebut dah dihasilkan hampir 1000 tahun lebih, tetapi masih lagi dimanfaatkan sampai hari ini. Jadi memang satu motivasi yang besar lah kepada kita untuk menghasilkan jurnal. Jadi ini sedikitlah pengalaman saya bagaimana saya bergenerasi dengan penghasilan jurnal. Dan saya teruskan kepada slot yang terakhir untuk Dr. Nazwana, iaitu peluang dan cabaran pelajar siswazah. Saya serahkan floor kepada Dr. Nazwana. Terima kasih. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih Dr. Zul atas perkongsian yang memberi semangat. Dia menyuntik semangat kita sebab Dr. Zul pergi kepada asas. Kenapa kita nak menulis, kenapa kita nak menerbit. Kan bila kita tengok yang akhir sekali lah, bagi saya yang akhir sekali, memang kita akan letakkan standard iaitu nak capai KPI, PhD. Tapi saya rasa lebih sebagai kita yang berada di dunia akademik, saya rasa kita boleh besarkan jiwa kita di mana kita nak menerbit kerana kita nak tinggalkan sesuatu. Tinggalkan sesuatu walaupun kita dah meninggal, tapi ada benda kan yang kita berikan lagi. Even dalam kubur sekalipun, sebagai Islam, kita yakin ilmu yang orang baca, orang cite, orang gunakan, kadang-kadang tulis proposal, guna jurnal kita contohnya. Ia dapat memberi cahaya lah dalam dunia seterusnya, dalam alam seterusnya. Jadi bagi saya itu, sebenarnya kita kena besarkan jiwa kita. Walaupun cabaran memang ada, cabarannya besar, tapi kalau semangat kita besar, saya rasa cabaran itu akan jadi kecil. Okey, Alhamdulillah. Jadi saya teruskan. Saya rasa benda ni perlu disebut juga. Okay, sebab apa kadang-kadang kita nampak kita share macam-macam tips, strategi, tapi kita tidak pergi kepada fitrah ataupun isu yang dihadapi oleh pelajar pasca siswazah kebiasaannya. Jadi semua daripada kita, saya sendiri, Dr. Zul sendiri, kami semua saya rasa yang hadir, para akademik melalui cabarannya. Bukan sahaja dalam dunia PhD ataupun master,
dalam hidup kita sendiri memang ada, setiap hari ada cabaran. Jadi sebenarnya kita dah kena set mind, oh aku masuk je master PhD, dunia master PhD, ada benda yang menanti, ada cabaran yang perlu aku, orang kata, hadapilah dan selesaikan dengan baik insyaAllah. Okey, jadi seterusnya, jadi apa antara cabaran? Okey, saya listkan kat sini. Kita ada dalam 15 minit je lagi. Okey, Dr. Zul, boleh next Dr. Zul. Ini status lah. Okey, status. Dr. Zul letak gambar dia sebab dia yang buat slide ni kan. Jadi Dr. Zul letak, maksudnya kita, status kita juga kadang-kadang menjadi cabaran dalam master dan PhD. Tapi kebiasaannya, okey, mostly yang menyambung master ataupun PhD adalah yang dah berkeluarga. Jadi saya sendiri, pengalaman saya buat master masa masih belum berkahwin. Jadi saya boleh compare. Masa buat PhD saya dah berkahwin, anak seorang. Jadi alhamdulillah ada pengalaman sedikit. Kita nampak macam oh bujang kot, elok lagi nak sambung master, ataupun nak sambung PhD. Mungkin bujang lah sebab banyak masa, tak ada komitmen, tak ada anak, tak ada suami kan. Tak ada keluarga. Keluarga dah bertambah lah jadi 2 keluarga. Tapi bila saya compare, kedua-duanya sama. Dia ada cabaran tersendiri. Dan saya boleh katakan proses PhD saya lebih mudah berbanding semasa master. Okey, sebab apa? Point dia, rupa-rupanya kita dah belajar daripada pengalaman. Masa master saya belajar, saya observe, oh sebenarnya apa masalah? Apa cabaran yang aku hadapi? Macam tu. Okey, seterusnya status lah, okey. Ni cabaran kita lah. Seterusnya Dr. Zul. Okey, ini juga cabaran. Saya boleh sebut juga sebagai cabaran dan juga komitmen lah. Kan bila kita ada cabaran ataupun komitmen, tanggungjawab terhadap keluarga. Saya ada jugalah dengar-dengar dan ini pengalaman kami juga. Semasa kita buat PhD, ibu bapa kita sebenarnya dia tak faham sangat PhD ni apa. Jadi dia rasa macam lamanya anak dia belajar. Kan benda tu memang dia macam push factor juga. Kan bila dia akan tanya sebab orang lain dah bekerja contohnya, tapi kita memilih untuk sambung lagi belajar. Jadi dia rasa lamanya belajar, kenapa orang lain dah habis. Jadi kita perlu terangkanlah dalam ayat yang baik kan, bagi tahu itulah kata benda yang jadi push factor kita. Dan dari segi masa lah, dari segi masa ni saya rasa semua orang menghadapinya. Cuma masa ni diberi sama 24 jam. 24 jam, cuma kita bagaimana kita nak uruskan. Sebenarnya orang yang ini saya pegang lah sebab guru-guru kami ada juga kita belajar kan dengan guru-guru selain pada guru semasa master PhD, rupanya pengalaman sebelum tu juga bawa kita, siapa diri kita masa PhD. Jadi guru-guru selalu katakan orang yang busy, orang yang sibuk sebenarnya orang yang paling banyak masa. Kalau kita fikir balik, macam mana pula orang yang busy tapi dia paling banyak masa? Rupa-rupanya disebabkan kita banyak masa yang bermanfaat tadi, sebab tu kita dapat busykan diri kita dengan perkara yang kebaikan. Macam itulah. Jadi pegang kata-kata tu, masa ada untuk buat kebaikan. Jadi kita sibukkan diri kita dengan menulis, fokus kepada master dan PhD. Sebab nanti dia akan bagi kesan kepada semangat kita, momentum kita. Jadi sentiasa sibukkan diri. Dan saya tengok hari ni banyaklah, masa zaman kami tak banyak sangat kan. Kita ada banyak training hari ni, training penulisan. Kita ada circle yang baik kan. Ada circle untuk postgrad. Itu sangat baik lah. Okay, kita menyibukkan diri kita dalam environment yang sangat baik lah. Okey, seterusnya Dr. Zul. Apa lagi cabaran yang kita akan hadapi? Dr. Zul boleh move. Okey, yang ni pun saya rasa perlu disebut juga. Sebab ini kami sendiri berpengalaman. Kami kedua-dua mengambil keputusan untuk study sama-sama. Ada orang dia mungkin fikir tak apalah seorang-seorang lepas. Tapi saya pilih untuk tak apa, kita buat sama-sama. Susah senang sama-sama. Duit tak cukup pun sama-sama. Kan? Jadi memang ada cabaran. Tak boleh nak tipulah. Memang ada cabaran sebab kita bergantung hanya kepada allowance. Dan kita pula bukan datang daripada keluarga yang senang kan, yang nak support. Dengan allowance yang ada, kita tak nak tak nak lepaskan tanggungjawab kita pada ibu bapa. Dengan allowance yang ada, kita bagi duit pada ibu bapa kita. Dan kita tak nak jadikan perkahwinan atau PhD ni menghalang kita untuk buat baik pada ibu bapa kita. Jadi keuangan tu orang kata cukup-cukup je sahaja.
Tapi dengan cukup-cukup tu lah kan, dengan cukup-cukup tu lah kita rasa macam, oh aku kena habiskan PhD, aku kena fokus. Kadang-kadang apa kekurangan yang ada tu dia bagi inspirasi atau motivasi lah untuk kita habiskan. Seterusnya kemahuan dan cita-cita. Yang ni juga kadang-kadang mengganggu sebab ada juga akan datang dalam minda kita kan, kita tengok sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita yang sama degree dah beli rumah contohnya, dia dah bekerja. Tapi saya selalu fikirkan setiap manusia tu ada rezeki dia, dan kita sambung belajar juga adalah rezeki lah, rezeki yang baik kita duduk dalam dunia akademik. Okay, jadi kemahuan dan cita-cita juga jadi satu cabaran, tapi bila kita uruskan dengan baik, dia akan jadi satu motivasi pula pada kita. Jadi apa yang saya boleh sebutkan, sebab tu dia ada peluang dan cabaran. Rupanya cabaran tadi akan bertukar kepada peluang yang lebih baik kalau kita lihat dengan secara baiklah, okay, pada masa hadapan. Okey, seterusnya. Okey, cabaran yang terbesar. Okay, cabaran yang terbesar sebenarnya berada pada, ni saya buat survey, kami buat survey selepas kita buat seminar, kita buat webinar, kami nak tengok sebenarnya apa cabaran yang besar kepada master dan PhD, sebab yang lain tu memang kita semua hadapi, duit ke, status ke, masa dan sebagainya. Rupa-rupanya bila kita buat survey, cabaran terbesar adalah pada penulisan. Sebab apa? Penulisan yang paling major ataupun yang wajib kita hasilkan adalah tesis. Jadi, boleh jadi tesisnya adalah satu dokumen yang paling panjang kita pernah hasilkan dalam hidup kita. Okay, jadi itu dilihat sebagai cabaran yang terbesar lah untuk dunia akademik. Okay, master PhD. Sama juga dengan pensyarah juga penyidik. Jadi dia adalah satu dokumen yang sangat besar yang perlu kepada penelitian, kan? Dan dia akan memberi tekanan kepada kita, kan? Sebab kita ada satu KPI, ada benchmark, ada standard yang perlu kita capai. So itu tekanan-tekanan yang ada lah. Okay? Jadi dia akan jadi semakin rumit bila kita tak ada skill. Kita tak pernah menulis pun dunia akademik. Ini saya share sikit pengalaman. Kita ada peserta daripada luar negara. Okay, tapi dia orang Malaysia lah. Okay, dia adalah PTD. Dia sambung belajar di luar negara. Beliau dah biasa menulis jemaah menteri punya laporan, maksudnya ni lah kan, orang kata dia menulis dokumen-dokumen penting negara. Tapi once dia dah masuk kepada dunia akademik, dia jadi peserta, kita cuba bantu dia coaching, dia sendiri cakap, oh saya dah tulis macam-macam minit menteri, kan, jemaah menteri punya dokumen, tapi memang sangat berbeza dengan penulisan akademik. Maksudnya perlu kepada spesifik, kemahiran spesifik nak menulis akademik punya writing lah. Okay, sebab tu perlu kepada training, latihan dan sebagainya. Okay, seterusnya Dr. Zul. Ni saya sebut kepada tesis. So kenapa tesis ni kita rasa macam susah? Okay, sebab apa? Mungkin kita perlu menulis dalam bahasa kedua. Kalau kita Malay, kita perlu tulis dalam bahasa Inggeris contohnya. Dan di UKM sendiri, cabarannya nak tulis dalam bahasa ibunda kita, bahasa Melayu. Susah juga. Sebab kita nak translate science term, okay, kepada bahasa Melayu. Dan kadang-kadang kita perlu menulis semasa kita lakukan pendidikan. Itu juga cabaran lah. Dan ada banyak benda yang kita pun tak tahu nak mula daripada mana. Kan, bila kita nak tulis tesis, kita dah jadi macam, mana aku nak mula ni? Okay, dan kadang-kadang setiap bidang dia ada keunikan sendiri. Okay. Seterusnya, jadi bila kita lihat cabaran-cabaran ni, faktor-faktor ni, dia jadi sangat-sangat sukar. Bukan yang hadir saja hari ni. Okay? Semua yang kita survey memang ini adalah cabaran penulisan. Tapi bila kita lihat balik, kami buat penelitian dan sebagainya, kita dapat lihat isu yang sama di kalangan pelajar master dan PhD. Sebab tu kami juga datang dengan pengalaman sendiri. Kami buat satu solution. Rupanya dia ada satu standard ataupun satu kaedah yang sebenarnya semua orang boleh guna pakailah. Okey, Dr. Zul boleh move? Okey, boleh move lagi? Okey, maksudnya yang kita rasa cabaran yang sangat kuat ni tadi, rupanya dia ada satu kaedah yang kita boleh guna. Okey, boleh teruskan?
Okey, jadi apa kaedah yang kita boleh guna pakai? Dua benda lah yang kami conclude. Sebenarnya dia ada banyak, dia ada step-step, dia ada strategi nak menulis dan sebagainya. Pertama, kita mengenal jenis masalah yang timbul. Sebab tu kami buat survey kan, dengar daripada peserta apa cabaran. And then kita datangkan dengan pelbagai penyelesaian. Kita panggil seni lah. Dia ada seni. Rupanya master dan PhD ni kita perlu berseni. Okay? Untuk menulis juga perlu berseni. Untuk menulis review paper perlu berseni. Nak tulis thesis ada seninya. Nak tulis technical paper ada seninya. Jadi kita rangkumkan isu tadi dan apa penyelesaiannya, apa seni-seni, apa kaedah-kaedahnya. Jadi dia ada beberapa kaedah yang sebenarnya boleh diguna pakai oleh semualah dalam pelbagai bidang. Okey, seterusnya. Okey, ini pengalaman lah. Okey, pengalaman yang saya sebutkan tadi. Mostly memang ada masalah dengan penulisan. Bila dapat selesaikan masalah penulisan daripada awal, sebab tu bila Dr. Zul sebut tadi, di mana kami diajar ataupun dididik oleh Prof. Siti, kami dah mula menulis rupanya. Kita dah asas skill kita daripada SEM pertama lagi. Kan, kita dah tulis review paper. Sebenarnya kita sedang menulis thesis. Kita second SEM kita tulis lagi. Third SEM sampai akhir. Rupanya last kali, nampak yang besar tadi, dokumen yang sangat besar, yang berat tadi, iaitu thesis, dah diselesaikan daripada awal. Jadi dia ada step-step dia supaya dia tak nampak sangat besar di situ. Jadi inilah cabarannya untuk pelajar master dan PhD. Okey, seterusnya Dr. Zul. Okey, jadi itulah yang saya boleh kongsikan. Tuan-puan, doktor semua yang ada hari ini sebenarnya ada seninya untuk menulis. Sama ada thesis, sama ada review paper, technical paper, semua tu akan menjadikan kita lebih mudahlah dalam penulisan akademik. Okey, saya rasa itu sahaja. Kita tutup lah. Okay, kita tutup sedikit sebab dah 3:53. Mungkin kita akan lihat kepada Q&A. Okay, saya lebih suka kita ada interaksi. Jadi ini adalah doa yang diajar oleh Nabi SAW. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Jadi kalau kita nak menulis, dia adalah satu benda yang besar ataupun benda yang berat, benda yang payah. Tapi jangan tinggalkan doa lah. Ini doa yang Nabi ajarkan kepada kita supaya dia akan memudahkan urusan kita. Dan kita niatkan setiap words ataupun setiap perkataan yang kita tulis menjadi ilmu yang bermanfaat lah. Okay, dan juga dia akan jadi rezeki yang baik dan juga Allah terima. Itu yang paling penting. Bagi saya, master PhD 2 tahun, saya selalu ingatkan diri saya dan juga peserta ataupun anak-anak murid kita, buat master PhD lama 2-3 tahun. Jadi selalu refresh niat, buat kerana Allah. Kita buat kerana Allah, kita akan dapat yang lain. Tapi kalau kita niat nak dapat KPI, kita dapat KPI je. Okay, buat kerana Allah, kita dapat semua dunia dan akhirat. Jadi Allah terima kita punya amalan tu dengan baiklah, insya-Allah. Okey, itu sahaja dari saya. Saya serahkan semula kepada MC kita. Mungkin kita boleh tengok sedikit Q&A. Okey, terima kasih. Sekejap saya tengok Q&A. Okey, adakah trait dan karakter SV memainkan peranan dalam membantu kita GOT? Sekiranya ya, bagaimana kaedah memilih SV yang bersesuaian? Mohon Dr. share tips dan tricks. Thank you. Okey, saya jumpa Dr. Zul dulu. Silakan Dr. Zul. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Okay, bagi kami pemilihan SV itu sangat penting lah. Pemilihan SV itu sangat penting kerana setiap penyelia dia ada kaedah masing-masing dalam menyelia pelajar masing-masing. Jadi apa yang kami buat, yang pertama sekali sebelum kami sambung belajar, yang pertama memilih UKM. Sebenarnya sebelum kami memilih UKM, kami ada survey beberapa universiti. Tetapi akhirnya didorongkan oleh Allah SWT untuk pilih UKM lah. Jadi apa yang kami buat yang pertama sekali adalah kami lihat survey fesyarah-fesyarah yang berkaitan, yang berpotensi. Itu yang satu. Yang kedua,
kebiasaannya kita akan email untuk kita buat temu janji yang pertama. Kita buat temu janji yang pertama, dan ketika mana kita buat temu janji yang pertama dengan bakal penyelia yang kita email tersebut, dan waktu pertemuan yang pertama tu kita gunakan waktu itu untuk betul-betul tanya dan betul-betul kita lihat gaya pensyarah tersebut. Dan kebiasaan bila kita pergi kali pertama tu, dia akan ada insting dalam hati kita lah. Kalau niat kita ikhlas, biasanya kita akan ada insting pensyarah tersebut ada chemistry ataupun tidak. Sebenarnya sebelum kami bertemu dengan Prof Siti ni, kami dah bertemu dengan beberapa orang penyelia selain pada Prof Siti. Cumanya bila mana jumpa Prof Siti ni, dia macam ada chemistry pula. Pada asalnya memang niat asalnya yang nak sambung belajar ni adalah Dr. Azwana lah. Lepas tu saya dah bertugas sebagai pendidik di Yayasan Sofa sebagai guru akademik. Tapi bila pergi tu, mula-mula Prof Siti tu sembang dengan Dr. Wana, last sekali terkait pula dengan saya. Ada tak, saya tanya mula-mula, ada tak peluang untuk sambung master? Jadi di situ bila sembang tu tengok macam cara Prof tu deliver pun kami boleh terima, dan kita pun boleh tengok cara dia bersesuaian dengan kita, ada chemistry lah kita sebut. Maka macam itulah bagaimana kita boleh lihat kaedah kita nak memilih SV. Tapi sangat penting lah, sangat penting untuk kita jumpa penyelia face to face. Kalau boleh jangan kita pergi walaupun sekarang ni hybrid online ni dah jadi satu budaya, tapi kalau boleh memang pergi jumpa face to face. Kat situ kita akan lihatlah karakter, gaya bahasa, kemudiannya cara adakah bersesuaian dengan sifat kita ataupun tidak. Wallahualam. Mungkin Dr. Azwana boleh tambah. Okey, betul. Saya nak tambah sikit lah tentang SV ni. Sebab kita pun dah jadi SV. Kan kita dah jadi SV. Masing-masing ada expectation. Kan? Kita selalu mengharapkan SV kita yang baik, yang boleh guide kita. Kan? Tapi dalam masa sama, kita jadi tak student yang SV kita harapkan? Macam itulah. Selalu benda tu yang saya sebutkan pada diri saya bila saya dah jadi SV. Sebab saya dulu pernah jadi pelajar. Jadi masa pelajar, saya selalu fikir, maksudnya adalah kita fikir, Prof Siti ni tak jawab mesej ke kan? Kita akan berfikir, kenapa dia tak jawab mesej? Bila dia jadi SV, baru kita tahu betapa busynya SV kita. Mungkin 2-3 hari baru dia reply. Kan? Lepas tu, rupanya benda yang sama. Jadi saya boleh sebutkan kat sini, sebenarnya kita memang kena ada, pertama sangka baik lah dengan SV kita. Tadi sebab saya nak spesifik kepada soalan tadi, macam mana kita nak berkomunikasi dengan baik dengan SV kita, yang especially sibuk dengan pentadbiran. SV master saya Prof Rahman, dia naib chancellor USM sekarang. Sangat busy naib chancellor. SV PhD saya Prof Siti, pengarah Institute Self-Heal, sangat busy. So saya berpengalaman dengan orang yang sangat-sangat busy. Tapi subhanallah, Allah mudahkan. Saya pula jenis bukan orang yang terlalu bergantung. Tapi saya suka cari SV saya. Ni saya selalu ingatkan student saya. Jangan kita harapkan SV cari kita. Kita cari SV kita. Bila kita ada attitude tu, sebenarnya kita sedang berkomunikasi dengan baik. Kita sedang mencipta komunikasi yang baik dengan SV kita. Bila contoh SV nak jurnal bulan 3, tapi saya bulan 2 saya dah bagi dekat Prof Siti. Prof tolong semak, saya dah siapkan dan sebagainya. Jadi saya selalu betulkan, jangan sampai SV cari kita tapi kita cari dia. Bila kita cuba cari dia, kita antara pelajar yang dia akan ingat dalam doa dia. Benda tu yang saya selalu sebut. Dan saya selalu ingatkan diri saya perlu bersangka baik dengan student saya dan student saya akan sangka baik dengan saya. Kan dia macam hati kita lah sebenarnya. Jadi komunikasi dengan orang yang sibuk, pertama cari dia. Okay, sebab dia ada masa dia tahu. Jadi kalau masa dia busy tu memang dia tak reply. Tapi bila dia ingat, Wana dia dah siapkan, dia akan reply back. Cuma 2-3 hari, kadang-kadang seminggu selepas tu. Dan dia sangat happy. Dia sangat busy dalam meeting, kadang-kadang dia reply. Saya sorry sangat, saya baru lepas interview KPT, saya baru lepas dengan industri dan sebagainya. Tapi dia cari masa untuk reply back. Itu dah sangat bersyukur lah. Sebab kita jadi pelajar kepada orang-orang yang busy. Tapi kita boleh belajar sesuatu lah bagaimana dia menguruskan, dia deliver, macam mana dia bahagi dia punya KPI tadi kepada pelajar-pelajar dia. Okey, itulah yang saya boleh jawab, insyaAllah.
Okey, seterusnya, kalau nak publish jurnal, kena ada dapatan kajian setelah buat kajian lapangan bab 4 dan 5. Jika belum selesai lagi, mana sekejap ya, dah lari. Okey, jika belum selesai lagi kajian lapangan, kena tunggu siap bab 4 dan 5 atau boleh je proceed untuk bab 1 hingga 3 untuk publish paper. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya kalau untuk soalan ini, soalan yang baik. Jadi untuk bab 1 hingga bab 3, kita boleh hasilkan satu jurnal yang berbentuk artikel review lah, review paper. Yang mana sebenarnya review paper ni ada beberapa bentuk lah, sama ada narrative review ataupun systematic literature review. Jadi daripada review paper yang kita hasilkan, kita boleh letakkan paper yang kita hasilkan tu pada bab 1, 2 dan juga bab 3. Sebab biasanya metodologi yang kita gunakan ni dia standard pada mana-mana kajian. Cuma bila mana masuk kepada standard metodologi yang kita gunakan tersebut, akhirnya kita boleh projek terhadap kajian kita tu sendiri. Wallahualam. Okey, seterusnya, macam mana nak beza jurnal index dengan jurnal yang tak index? Okay, saya cuba jawab. Okay, basically shortcut lah untuk kita tengok index dan non-index tadi. Pertama, mesti familiar dengan WS dan juga Scopus. Okay, so saya sebut tadi dua badan yang mengindeks jurnal kita. Sebarang jurnal yang ada dalam JCR, iaitu Journal Citation Report, iaitu salah satu produk dalam WS, dia dah, of course, dia diindeks oleh WS. Sebegitu juga dengan Scopus. Jadi pergi kat Scopus, pergi kepada WS, type jurnal tadi. Contoh, International Journal of Hydrogen Energy. So you can see dalam WS. Boleh juga dapat dalam Scopus. Jadi IGHE diindeks oleh kedua-dua badan. Itu tanda jurnal yang kita nak hantar tu adalah berindeks. Dan sudah tentu bila dia diindeks oleh badan yang diberi mandat tadi, dia ada kualiti tersendiri. Itu shortcut lah. Sebenarnya dalam webinar kita akan ajar step by step macam mana nak tengok dalam JCR dan sebagainya. Bagus soalan tu. Ada lagi soalan, Penajwa? Okey, sebentar ya. Okey, pada pendapat doktor, untuk pengajian di peringkat PhD, waktu bilakah sesuai untuk menerbitkan data atau dapatan yang berkaitan noveltiness kajian? Adakah penerbitan terbabit dapat bantu untuk secure novelty? Okey. Dari segi novelty Okey, so sebab itulah sebenarnya kita punya strategi, kita nak publish secepat yang mungkin. Sebab tu penulisan perlu bermula as soon as possible. Itu salah satulah. Tapi saya rasa dari segi novelty lah, kan, dari segi novelty, kadang-kadang kita dah buat draft dah. Tapi bila kita dah buat draft, kadang-kadang kena ingat bear in mind bahawa once kita dah submit journal, dia akan ambil masa dalam 6 bulan. Sometimes 1 tahun. Jadi grace period adalah 1 tahun. Bagi masa pada diri kita, once kita dah submit, kita akan perlukan masa 6 hingga 1 tahun. Jadi kena hantar secepat yang mungkin. Memang kita kena secepat yang mungkin lah, itu motivasi kita. Kita nak hantar secepat yang mungkin. Jadi dari segi novelty, insyaAllah, biasanya idea manusia ni berbeza-beza. Walaupun dia guna material yang sama, biasanya aplikasi dia berbeza. Walaupun dia guna polimer yang sama, method dia akan jadi lain. So kita ada novelty tersendiri. Yang penting kita dah settle LR tadi. Literature review berimpak tinggi tu sangat penting. Saya boleh kalau ada kita ada menilai proposal student kan. Kita boleh bezakan student ni LR ni dah bagus ke belum, iaitu literature review. Itu sangat-sangat penting lah, tools yang sangat penting untuk kita pastikan penyelidikan kita mempunyai novelty yang tinggi. Okay, mungkin ambil 2 soalan lagi. Okey, baik. Terima kasih Dr. Nur Azwana Syari dan Dr. Zulfirdaus Zakaria di atas perkongsian strategi yang boleh diguna pakai para peserta untuk menghasilkan penerbitan yang cemerlang. Alhamdulillah, selesai sudah sesi webinar ini.
Terima kasih dan tahniah diucapkan kepada semua peserta yang hadir meluangkan masa anda demi ilmu yang bermanfaat ini.